Jazakallahu khairan jazaa kepada pengurusi majlis kita, masya-Allah tabarakallah, berkopiah putih bersamping cantik subhanallah, juga yang kita lakukan semua ahli jemaah dan para marilah sama-sama kita mulakan lafaz yang mulia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna qulubana bi nur hidayah tabaraka Allah berfungsi abadan abadan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, seperti mana Kau kumpulkan kami pada hari ini, Kau kumpulkanlah kami di dalam surga. Amin. Ya Allah, seperti mana Kau kumpulkan kami dalam majlis ini, Kau kumpulkanlah kami bersama kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkanlah kami dalam Al-Qur'an dan minum daripada tangan kami dengan mulia air Al-Qur'an yang akan menghilangkan dahaga kami selama. Tuan-tuan perempuan, masya-Allah tabarakallah. Ini walaupun hujan, masya-Allah kami tetap juga tidak sampai ke masjid Parhijau. Saya sebenarnya ingin untuk dimati. Mereka sekalian, saya tak tahu nama masjid. Tapi kita tahu kita panggil masjid hijau. Daripada saya duduk di sini masa hujan, ini yang tempat kita pakai masjid ini, masya-Allah. Jadi saya akan kenalkan seorang-seorang mereka satu. Tapi mohon saya juga jika mereka itu dalam menolak saya kenalkan seorang-seorang. Jadi dapat kita untuk mohon kita akan teruskan forum kita ini, forum yang dikuasakan dan dianjurkan bersama kali ini. Yayasan Wakaf Malaysia bersama dengan MGBC Malaysia Green Technology and Climate Change MGBC, dan masya-Allah hari ini kita bersama dengan orang-orang National Islamic. InsyaAllah ini adalah sebagaimana kita bertanya bersama-sama dengan Tuan Haji Hasanah Bani. Moga-moga ini adalah hari yang berkat akan berterusan di bawah masjid-masjid. Baik, tuan-tuan bersama kita yang berusaha teknologi Samsul Muhammad bin Muhammad Noor dan pegawai eksekutif di sini. Alhamdulillah, boleh pakai mic secara semua. Lambat. Tuan-tuan, ini orang buat MGDC, tahu MGDC yang membuat. Kalau tak tahu, tuan-tuan bukan kesorangan saya juga. Tuan pertama kali kita tahu apa yang MGDC mempunyai anak syarikat di luar mempunyai anak sifat. Kalau sekarang ini Bapak Datuk Seri Melayu Tuan, insyaAllah teman-teman boleh bagi keputusan. Tak boleh bagi keputusan. Okey. Hijau. Hijau bawah. Itu contoh yang saya kasih tahu sekarang. Okey. Jadi insyaAllah teknologi kita, buat teknologi Samsul Bahar kita akan kenal dengan kita lakukan MGBC. Apakah peranan MGBC? Dan yang paling penting, MGBC adalah pemain utama untuk orang kita hari ini, melestarikan alam sekitar dan tanggungjawab masih kita. Sebab bila kita sebut tentang teknologi, greenhouse effect, berkaitan tentang climate change, ini baru orang kita tuju. Jadi teknologi Samsul Bahar sebenarnya. Kemudian bagaimana sebenarnya tanggungjawab masih kita dari program saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya nak menjawab bagi itu MGDC National Green Technology sebenarnya berada berkira sebenarnya tapi di sebelah
sebelah kanan, sebelah kiri. Presiden dan kalau kita terus kurang dari 100 apa Makinan betul. jadi masih banyak yang membuat kami pada ini. FEDC ini adalah kementerian di bawah kementerian harus kita ada di kami dan tujuan munculnya FEDC ini adalah memastikan bahwa negara kita menggunakan teknologi hijau, teknologi yang lestari, teknologi yang kurang menggunakan pengelolaan kabel tersebut. Jadi apa yang kami tugaskan, kami perlu memastikan bahawa pihak kita sendiri mengeluarkan produk-produk hijau yang melepaskan pengurangan gas rumah kaca. Kami menggalakkan pelaburan ada dua pelaburan Malaysia dalam bidang hijau. Kami menggalakkan dan memastikan sasaran kami 230,000 pekerjaan ada tercapai pada tahun 2030. Itu pada untuk bidang teknologi hijau. Dan juga kami memastikan bahawa pelaburan sebanyak 103 dimasukkan ke Malaysia untuk melancarkan lagi pembangunan. Jadi itu salah satu dan bahagian climate change operation. Kami membuat program-program untuk mengurangkan pelepasan gas bagaimana lagi hijau, gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini berbagai. Jadi terutamanya dalam sektor tenaga dan juga sektor perbankan. Dan apa yang kami usahakan dalam salah satu program kami ialah rumah bagi hijau. Dan sedikit itu kami ada program bersama negeri dan juga bersama industri. Tapi kami punya masjid sebab kami dapati bahawa pengusia maklumat yang dapat disebarkan dalam masjid itu boleh secara langsung kepada komuniti. Jadi sebab itu kami menggunakan rumah bagi hijau untuk agar program-program penggunaan kabel, penjimatan air dan juga pelepasan kabel itu digunakan. Nanti saya coba sekarang dalam refleksi. Tapi apa yang kami ingin sarankan, setiap program kami ingin dimanfaatkan. Jadi kami harap memang memastikan masjid dapat maklumat dan bawa ke rumah dan tersebar ke jalan negara dan komuniti sendiri. Untuk usaha kita memastikan bahawa negara ada di bawah sifat dan rumah kaca menjelang 2020. Itu sebagai kalimat. Masya Allah, pertarungan maksudnya besar peranan lewat GTC dalam mengelola Malaysia. Cuma ini kita kata soalan cepat. Sejauh mana sebenarnya penyebaran Malaysia? Malah ataupun masih? Kalau kita baca pesan-pesan ramai lagi kesedaran itu sampai. Jadi pencemaran itu memang kita lihat menggunakan teknologi dan menggunakan kita masih lagi menggunakan sebenarnya ini pencemaran. Jadi kami program di mana belajar sedikit atau menggunakan teknologi di mana kita menggunakan pasal kabel langsung. Separuh daripada pengguna kerajaan akan menggunakan menjelang 2020 ini. InsyaAllah kita mulakan. Kalau hukuman baiknya kedua kita, saya dan juga profesor dibanyakan itu sekarang dia macam orang bercinta jarak jauh. Sebelum ni kami bertemu melalui online, hari ini baru tampak di tuan-tuan dengan ketua kita, Profesor Dr. Amir, Ketua Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia. Ini disiplin makanan. Contoh empat inilah orang yang kita kata mengelola wakaf daripada mereka. Jadi, kalau boleh lagi sedikit.
sebenarnya macam mana boleh terbit idea wakaf rumah ibadat hijab. Silakan. Ya, Salam. Saya sebenarnya cerita pasal di dekat hijau dalam masjid itu yang saya buat camping camping untuk anak-anak belajar sekolah di putra saya dengan pasal di masjid. Dan saya satu belajar di bagi satu ayat yang benar dikatakan tapi air untuk menjadi usaha.
Jadi kita tahu Ustaz, kita tak ada hari ini, kita senang. Kenapa kita tak ada tanggungan hari itu, yang hari itu kita tanggungan hari itu bermanfaat. Jadi bukan itu, ini ada nilai dalam sekitar, nilai saya kepada anak Nabi. InsyaAllah ada nilai yang baik. Masjid sangat popular, insyaAllah kaitan antara wakaf dan tauhid. Masjid lain juga akan dapat sama-sama dengan dari sini. Tuan-tuan, ada makhluk kerajaan, daripada kerajaan, kalau untuk menggerakkan dan mengadakan apa-apa kita mesti daripada Tuhan yang sama untuk menggerakkan apa-apa. Sebab pada Tuhan kita tahu bahawa mereka adalah musuh penting dalam menjayakan apa-apa sahaja kegagasan juga ini. Jadi bersama kita adalah Tuhan sekali ini, Tuhan benar berusaha bagi manusia Islam. Saya bermaju dari Tuhan HB. InsyaAllah. Jadi sebenarnya itu, kita cerita berkaitan tentang RHB pilih untuk bersama-sama dengan gerakan radio wakaf. Okey, yang pertamanya mungkin saya boleh dari segi kenapa kami duduk bersama-sama dalam usaha ini. Okey, yang pertamanya usaha-usaha ini seperti rumah ibadat hijau dan segalanya perlu ada pendanaan, kan? Tak ada orang buat kerja dengan tak ada duit. Betul. Jadi duit ni sekarang ni yang kita nampak sebab nama wakaf, yayasan wakaf di sini, kita nampak yang pendanaannya akan datang daripada wakaf, daripada sedekah. Yang ini semuanya kalau dalam finance kita panggil social finance, kewangan sosial, right? Jadi kewangan sosial, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, selalunya kewangan sosial ni berlaku di luar lingkungan bank. Betul tak? Selalunya masjid-masjid atau individu-individu pergi cari segala macamnya. Madrasah yang orang datang minta wakaf kaki persegi segala macamnya, kan? Betul. Tapi alhamdulillah sejak akhir-akhir ini kami di Perbankan Islam di bawah naungan Bank Negara, kita semenjak 2018 kita telah ke depan, kita telah mengambil satu pendekatan di mana kita bukan cuma buat aktiviti perbankan cuma untuk perniagaan untuk mendapatkan keuntungan. Okey, sebabnya kita sebenarnya benda-benda ni lama dah dalam Islam pun telah tergaris maqasid syariah. Cuma walaupun mungkin agak lambat, tapi saya rasa belum terlambat untuk perbankan, industri perbankan Islam dari keseluruhannya untuk mengambil kaedah maqasid syariah ini dan menerapkan dalam perniagaan kami. Jadi dalam perangkat kerja ini dipanggil value based intermediation ataupun dalam bahasa Melayunya pengantaraan berasaskan nilai. Pengantaraan sebab bank ini satu pengantara antara orang yang ada duit dengan orang yang tak ada duit, orang yang boleh memberi dan orang yang memerlukan. Selanjutnya di tengah-tengah ini akan ada bank. Itu bank, kan? Jadi selama ni bank cuma buat kerja-kerja pengantara dengan tak adalah kata kita tak ada hati, tak ada nilai, tapi kita tak letak nilai murni itu sebagai asas. Sekarang ni memang kita letakkan nilai murni sebagai asas membuat aktiviti perbankan, di mana dalam membuat aktiviti perbankan ke arah keuntungan, kami perlu pastikan setiap usaha yang kami lakukan akan memberi impak positif kepada dua sasaran. Baik. Yang pertama,
kemasyarakatan, masyarakat, society. Kemudian yang kedua, alam, planet. Itu kan selari dengan syariat, makasih syariah. Maksudnya kita ada tanggungjawab sebagai manusia kepada Allah, kepada manusia dan kepada alam sejagat. Betul. Okay? Jadi berasaskan itu, framework itu, bila kami tahu yang ada inisiatif rumah ibadat hijau, jadi kami tampil ke hadapan, terpanggil untuk bersama-sama lah dengan MGTC. Sebab MGTC ni yang kira tersohor lah. Kan? Kalau bank nak buat sendiri pasal hijau ni semua, kami tak tahu apa-apa. Kami tahu pasal duit aja lah. Kan? Tapi ada duit hijau? Ada duit hijau. Ada duit hijau. Okay. Baik, duit purple lebih bagus. Saya suka yang tu juga. Okay, jadi kenapa bank ke situ? Kami sebagai pengantara, kami akan dapat bersama-sama dari segi satu, yang pertamanya kami punya capaian. Kita ada paling kurang, kita ada consumer kita ada kita punya orang yang melakukan perniagaan dengan bank banyak. Jadi kami boleh bersama-sama mengetengahkan so that awareness, lebih ramai orang tahu pasal program Masjid Hijau dan sebagainya. Yang kedua, sekarang ni Rahmat pun tahu, orang banyak lebih menggunakan cashless, digital. Jadi kepakaran kami adalah untuk connectkan antara penderma dengan penerima melalui cashless. Maksudnya wakaf akan dijadikan lebih efisien lah. Jadi itu dua perkara yang di mana kami boleh datang membawa kepakaran kami. InsyaAllah. Semoga mencapai dua matlamat besar ataupun dua sasaran besar tadi. Datuk, sebenarnya kalau kita sebut pengguna RHB Islamik ada berapa sekarang, Datuk? Ya. Pengguna RHB Islamik. Pengguna RHB Islamik dari tidak kurang 5 juta lah. 5 hingga 6 juta? Tidak kurang. Kalau dapat 10% pun yang bersama dengan kita ni pun dah luar biasa. InsyaAllah. Kita target lebih daripada tu, insyaAllah, dan tawapan. Baik, bila sebut pasal masjid hijau, rumah ibadat hijau tu, ujung sekali tu orang masjid tu. Jadi alhamdulillah tuan-tuan puan, kita bersama dengan Nazir Masjid Hasanah Ustaz. Mohon Ustaz, baik tuan-tuan puan, kita doakan kesihatan yang berterusan untuk AJK masjid kita, sebab kalau tanpa mereka habis kita kata boleh lumpuh lah masjid kita. Jadi tuan-tuan puan, insya-Allah semoga masjid tak lumpuh, AJK masjid sihat semua. Jadi kita bersama dengan Ustaz, sebenarnya Ustaz kalau tak ada pun tak apa. Kalau adalah inisiatif awal yang telah dilakukan pihak masjid tentang kita kata kelestarian ataupun ibadat hijau yang telah dilakukan lebih awal oleh Masjid Hasanah. Sebab apa tuan-tuan? Saya cakap terus terang ni, bukan sebab Ustaz. Tapi memang Masjid Hasanah terkenal sebagai benchmark masjid-masjid. Masjid Hasanah ni memang awal. Kalau kita kata buka puasa awal setiap hari mewah, diorang dah mulakan dahulu. Jadi banyak perkara yang mereka mulakan dan kita percaya ada juga yang telah dilakukan oleh pihak masjid. Kalau Ustaz boleh kongsikan supaya barangkali ada juga pengurusi masjid atau PJK masjid lain bersama dengan kita secara atas talian boleh belajar sesuatu. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada sahabat saya Fi Rahmat, lama tak jumpa last makan dekat Ampang itu tahun lepas. Terima kasih Samsul, CEO MGTC, Prof, Wakil Yayasan Wakaf Malaysia, Datuk Adi Sadikin, Pengurus Besar RHB Islamik. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala pada petang ini kita dapat berkumpul di rumah Allah SWT. Allah. Yang paling seronok konsep hijau ni kita buat bermulanya di masjid. Apabila kita buat satu perkara yang mulakan ataupun ada link dengan agama, insyaAllah keberkatan tu akan ada. Jadi terima kasih terima kasih banyak-banyak kepada MGTC jiran sepakat mau berkat sebelah kami saja, dan memilih Masjid Hasanah sebagai masjid pertama yang mendapat gelaran Masjid Hijau. Dan terima kasih juga banyak-banyak kepada RHB Islamik Bertukar Lumus telah pun, untuk makluman Fi Rahmat, telah pun menyumbang kepada masjid kita Masya-Allah 75,000 untuk solar tahap pertama. Dah di sebelah sana dah jalan dah. Dan kita mendapat perkhidmatan sebulan hampir 1,000 lebih, RM1,090 sebulan. Masya-Allah. Bayangkan kalau setahun dah 12,000. Betul.
Jadi penyimatan tu itu yang bagusnya. Jadi kami masjid ini sedang dalam juga pemulihan. Kami juga membawa pihak MJTC sebagai konsultan kami lah. Maknanya kami buat pemulihan juga berdasarkan kepada konsep hijau. Jadi kita nak jadikan seperti yang Firawan cakap, jadikan masjid ni kita hub ataupun yang pertama mencontohi masjid-masjid lain. Untuk makluman kebetulan untuk makluman tuan-tuan dan puan hormati, masjid kita ni kebetulan 2019 sebelum digelar masjid hijau pada tahun 2020 kami pun dapat kuasa hijau kebetulan jadikan cerita. Kami ada kitas semula. Kalau tuan masuk, penduduk Bangi banyak hantar barang-barang kitas semula di belakang sana. Mula kita buat kecil je, akhirnya kita buat rumah tu kena besarkan juga. Seminggu, 2 minggu kena collect lah sebab penuh. Jadi kesian orang yang penduduk Bangi ni nak hantar. Jadi kita mendidik penduduk Bangi macam mana nak menghijaukan Bangi lah, terutama Bangi, dan mengurangkan macam-macam masalah dengan pencemaran. Yang kedua, kita masjid juga ada air, menggunakan air telaga, tube well tube tu, air telaga. Jadi untuk kita dengan air telaga lah. Jadi bil elektrik kita pun tak banyak, 200-300 sebulan. Sebab bila bulan puasa ni memang penggunaan air memang banyak lah. Untuk makluman, tiap hari kita berbuka puasa 1,000 hingga 1,500 orang sehari. Kalau teman tengok kat belakang tu dah mula tu, tim-tim volunteer sedang menghidang makanan. Jadi dalam 6.30 tu ramai yang duduk kat sini nanti. Untuk saya ada Ustaz? Ada semua special lah, makanan special. Jadi masjid kita ni kita menggunakan konsep. Dan kalau dalam ruang solat utama sendiri pun pihak MJTC nasihat kami letak LED. Itu lampu semua lampu LED tu. Semua yang mengurangkan ni lah kadar kita punya kos elektrik dan sebagainya. Alhamdulillah. Untuk makluman, bil elektrik kita masjid sebulan hampir 19,000, 21,000 sebulan. Dengan penambahan aircon dan sebagainya. Kalau tengok aircon, surrounding aircon. Jadi mudah-mudahan dengan konsep hijau tadi, pertama mengurangkanlah beban masjid sendiri dan tidak ada pembaziran. Itu paling penting. Jadi kalau semua rumah ibadah, semua rumah buat konsep macam ni, kita sendiri pun buat konsep ni, saya rasa Malaysia, dunia sendiri pun akan kuranglah kadar kata pencemaran dan sebagainya. Jadi dalam Islam sendiri pun dah tekankan bab ni. Jadi kami masjid memang support lah. Dan alhamdulillah terima kasih juga kepada pihak Kementerian Alam Sekitar ataupun BTC juga telah memberikan anugerah 3 diamond lah baru ni sebelum puasa. Masya-Allah. Dapat anugerah daripada Kementerian Alam Sekitar. Masjid ni salah satu masjid yang diberikan 3 diamond lah. InsyaAllah lepas ni akan ada penambahan lagi. Dan banyak konsep-konsep kita akan buat semua yang ni dah. Cuma terima kasih kepada pihak RSB lah banyak membantu kami, dan Yayasan Wakaf Malaysia sendiri juga pun dah turut serta bersama kita untuk sama-sama kita mengumpulkan dana wakaf. Wakaf macam mana Prof malam tadi, memang benda yang pahala yang sampai kiamat lah. Benda ni kalau kita buat, siapa yang involve semua boleh pahala sampai kiamat. Jadi tak adalah orang kata kita di dalam kubur tu kesunyian tanpa ada orang kata pahala-pahala wakaf. Besar pahala Yayasan Wakaf Malaysia. Jadi dengan Yayasan Wakaf Malaysia lead tadi tu, boleh mengumpulkan dana begitu cepat. Sebab Yayasan Wakaf Malaysia pun bawah kerajaan, jadi lebih mudah. Seperti mana sebelum ni yang buat wakaf air, tengok wakaf air pun dah berapa juta collection. Jadi mudah-mudahan RSB pun bersama kita, alhamdulillah, semua turut-turut membantu. Kalau kita bergerak sendiri memang tak mampu. Macam masjid bergerak seorang-seorang tak mampu. MJTC sendiri pun bergerak seorang pun, siapa dia nak beri nak tengok mantau benda ni. Begitu juga bank, RSB masya-Allah membantu. Banyak-banyak bank Allah pilih RSB. Alhamdulillah digerakkan hati pada Datuk untuk sama-sama dapat saham Datuk. Mudah-mudahan saham wakaf ni semua dapat. Tapi Prop lagi banyak lah dapat sebab dia saham wakaf Malaysia. Lagi banyak pada kita. Jadi saya itu dulu untuk soalan pertama. Maknanya masjid, alhamdulillah kita nak bagi contoh pada seluruh Malaysia. Masjid di Malaysia ada 6,000 lebih. Di Hulu Langat ni saja ada 52. Di Selangor ada 400 ke 600. Di Selangor sahaja. So masjid kita akan cuba bantu pihak MJTC untuk mungkin kalau ada roadshow dan sebagainya, kita akan beri penerangan kepada masjid-masjid. Sebab fikrah untuk konsep ni bukan semua orang boleh terima. Betul. Kalau tidak ada awareness, kesedaran pengamat. Jadi kesedaran tu pertama kena ada dulu. Kalau kita rasa tak apalah,
biarlah orang lain, aku dengan cara aku, orang lain biarlah dia nak jimat ke tak jimat. Kalau semua orang fikir macam tu, Masya Allah, habislah pembaziran akan berlaku di Malaysia. Dari segi makanan, macam-macam lah, pelbagai dari segi aspek pencemaran. Dan itu saja untuk pertama. Terima kasih, Masya Allah. Itu buah pandangan daripada seorang nazir. Saya bila sebut berkaitan dengan rumah ibadah hijau, benda pertama yang terlintas dekat kepala saya adalah Masjid Raja Haji Fi Sabilillah. Sebab masjid ni memang didesain daripada awal pembinaan dia adalah berteraskan teknologi hijau. Mana saya tahu, saya dah pergi ke sana dan saya merupakan host untuk Rua Seni Bina Islam. Memang pergi cari masjid-masjid dan kita kaji kelebihan masjid-masjid. Jadi Masjid Raja Haji Fi Sabilillah ni tuan-tuan, kapet dia ni pun Masya Allah, kapet dia ni pun diorang custom menggunakan barang-barang yang terpakai rupa-rupanya. Supaya maksudnya boleh recycle balik. Subhanallah, tak cukup dengan tu pengudaraan, penggemaan ataupun bila bercakap tu boleh sampai ke setiap penjuru. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan, maksudnya ada kesedaran. Tapi betul apa kata Tuan Nazir kita, dia berbalik kepada siapa yang nak menerima. Jadi harapnya dengan adanya forum ini terbuka hati para kita itu pengurus masjid. Sebab balik-balik benda ni kita kata pengurus masjid tu kalau terbuka lagi lebih mudah untuk kita jalinkan kerjasama. Saya nak layan kejap orang-orang yang bersama live kita ni. Terima kasih pada Hanim Izura Muhammad Kalyubi. Dia kata apa? Terbaik penganjur. Saiful Adib tunjuk thumbs up. Tapi ni dia punya soalan ni berkait dengan soalan saya nak tanya kepada Tuan Teknologi Samsul Bahar. Dia berkait sikit. Dia kata apa? Sebenarnya Ustaz, apa tu rumah ibadah hijau ni? Dia tanya. Jadi kait dengan soalan saya adalah apa sebenarnya kita kata program rumah ibadah hijau dan sejauh mana dah kita kata progress dalam penggerakan MGTC dengan RH ataupun rumah ibadah hijau. Tafadhal. Terima kasih pada soalan. Sebelum tu saya nak tekankan sikit. Memang dirancangkan bahawa forum ni diadakan pada bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni kebaikan kita lebih berumrah. Betul. Ya. Kita infak, kita derma, kita sedekah. Dan juga pada hari ini 22 bulan April lah Hari Bumi Sedunia. Baik. Disambut di seluruh dunia. Baik. Dan kalau dikira jumlah perkataan bumi dalam Al-Quran tu, tak kurang daripada 485 kali disebut. Kenapa disebut? Disebabkan oleh setiap penduduk bumi ni perlu menjaga kelestarian bumi, perlu menjaga bumi. Sebab bumi ni kita hanya ada satu. Kalau kita cuma kita merosakkan keadaan bumi, kita tak ada tempat nak tinggal. Betul. Jadi kita perlu ada satu pemeliharaan bumi yang baiklah. Balik pada soalan tadi, rumah ibadah hijau telah dilancarkan pada bulan September pada tahun 2020. Baik. Ya. Dan niat dan tujuan dia hanya satu, untuk memastikan bahawa setiap rumah ibadat, setiap masjid menggunakan tenaga yang kurang. Sebab kenapa tenaga kurang? Bila gunakan tenaga yang kurang, penjimatan tenaga, menggunakan penjimatan air, masjid tidak perlu mengeluarkan jumlah dana yang besar untuk menampung kos utility lah, kos air, kos electricity. Kurang dengar. Pakai ni tak apa? Ada ulang balik juga. Okey. Jadi telah dilancarkan pada tahun bulan September 2020 dan oleh yang berhormat Menteri Kasar Datuk Seri Tuan Ibrahim Toman. Dan tujuan dia seperti mana saya beritahu tadi lah, untuk memastikan bahawa bangunan masjid ni menggunakan tenaga yang kuat, dapat menjimatkan penggunaan air, dapat menggunakan kemudahan-kemudahan yang sedia ada. Sedia ada tu seperti mana yang tadi contoh yang telah disoal kenapa air wuduk tu tidak digunakan balik. Ya? Betul, dekat Masjid Fisabilillah air itu digunakan balik untuk penyiraman pokok. Dekat masjid sini kami adakan sistem dia panggil SEPA lah, sistem penuaan air hujan, di mana kita pasang ke masjid Masjid Hasanah. Air hujan akan dikumpul, akan digunakan semula. Sebab air hujan ni adalah air bersih, air suci, boleh digunakan untuk mengambil wuduk. Dan sistem yang kami ada, kami
kami cuba bersihkan air tersebut sebelum digunakan. Di pejabat kerajaan dekat Kasar, air hujan diminum. Kita minum hari-hari air hujan tu. Minum? Sebab ada sistem dia untuk menapis dan untuk minum secara langsung. InsyaAllah kita akan perkenalkan dekat sini jugalah. Kaedah tu agar kita dapat menikmati kurniaan daripada Allah SWT. Ya. Pada September 2020, sejurus serta lebih kurang seminggu selepas kami dapat panggilan daripada RHB mengatakan bahawa Datuk Adi Syarikin nak berjumpa sebab dia berminat untuk menyumbang untuk melestarikan masjid. Ya? Saya masa perbincangan tu Datuk Adi saya kata terbaca dalam surat khabar bahawa ada program masjid Rumah Ibadat Hijau. Oh, menarik. Masjid surat khabar ya. Seminggu selepas tu. Jadi memang kami begitu teruja. Dan yang ni yang kami nak cuba capai. Pihak industri, individu, NGO bertampil ke hadapan untuk membantu kita mendapatkan dana. Dan daripada sumbangan daripada RHB, kita alhamdulillah dapat solar system dekat Masjid Hasanah. Dan bila kami lancarkan program Rumah Ibadat Hijau, masjid pertama yang kami terlintas di hati terdetik adalah Masjid Hasanah. Jiran. Satu bukan saja sebab jiran. Satu lagi disebabkan oleh program-program yang Masjid Hasanah telah laksanakan sebelum ni. Seperti perkataan ni lah ekonomi kitaran lah. Setiap benda-benda yang dipakai akan terbuang. Setiap barang-barang terbuang ada nilai. Betul. Dan Masjid Hasanah telah dapat mengumpulkan satu botol-botol plastik yang dapat dijual untuk dibuatkan pelbagai barang lah. Salah satu barang yang uniform kami dekat MJTC ni buat daripada botol plastik. Kain tu? Kain dia, botol plastik. Dan dekat Masjid Hasanah dia buat pengumpulan minyak terpakai. Ya? Minyak terpakai. Jadi minyak ni kalau dibuang dalam sinki dia akan menyebabkan sumbat. Baik. Bila sumbat masalah dia IWK dan water akan datang, dia akan bersihkan. Dia boleh buatkan kos. Jadi kalau kita adakan program yang kita mana dah ada kat sini, kita boleh mengurangkan kos. Betul. Mengurangkan kos. Jadi untuk setiap masjid kami akan pastikan ada pemasangan solar system untuk mengurangkan pembayaran bil elektrik. Baik. Mengadakan pilih-pilih air jimat elektrik, jimat penggunaan air supaya bila ambil wuduk tu, bila kita berhenti air pun berhenti mengalir. Ya. Jadi yang ni yang benda-benda yang kami menekankan. Dan program Rumah Ibadat Hijau ni kami telah dapat lebih kurang 12 buah masjid pada tahun 2020 untuk kita menjadikan program induk. 12 ni bukan saja dekat kawasan sini tapi satu Malaysia. Ya, satu Malaysia. Dan sasaran kami lah pada tahun ini, baik, kami mensasarkan untuk adakan lagi 100 rumah ibadat hijau. InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah. Tapi cuma satulah, dana perlu dikumpulkan. Sebab penglibatan daripada kita ni, daripada umat Islam lah. Betul. Kalau kita dapat infakkan harta, walaupun RM1, betul, derma RM1 setiap bulan ataupun setahun sekali pun, alhamdulillah. Kalau daripada congak Datuk Adi tadi, kalau 1 juta penduduk Malaysia boleh menderma RM1 setahun, kita dapat dana 1 juta. Betul. Dan 1 juta tu dapat dimanfaat ke banyak masjid yang lain. Setuju. Dan niat kita satu aja. Kita cuba sedaya upaya untuk mengurangkan beban kos kepada masjid. Yang itulah sedekah. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, dan tuan-tuan puan, 100 masjid kita doakan keberjayaan, dan keberjayaan ini tidak mampu dicapai oleh MJTC melainkan tuan-tuan perempuan bersama-sama mengembling tenaga. InsyaAllah kalau RM1 setahun tu saya mampu. Saya yang pertama insyaAllah menawarkan diri RM1 lah. Kita cerita. Jadi Masya Allah, terima kasih teknologis Samsul Bahar. Kepada Prof, soalan paling simple Prof. Kalau saya nak berwakaf, sahabat-sahabat kita nak berwakaf, mungkin ada antara kita sekarang nak berwakaf. Jadi bila kita berwakaf melalui Yayasan Wakaf Malaysia, macam mana Yayasan Wakaf Malaysia menguruskan aset yang kekal ataupun aset yang tidak alih ni, ataupun dana itu sendiri? Boleh Prof yakinkan kita? Okey, terima kasih Fiur Rahmat.
Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin saya explain sikit lah tentang konsep wakaf tunai ni. Baik. Sebab apa? Kalau kita lihat amalan sejarah Islam, kebiasaannya yang diwakafkan ialah aset kekal. Betul. Contohnya macam kita mewakafkan tanah, kita mewakafkan kenderaan, aset alih tak alih kan. Tapi yang jadi pointnya di situ ialah yang diwakafkan tu ialah aset. Tapi dalam konteks zaman kita ini, yang lebih popular sekarang ni ialah wakaf tunai. Tunai. Sebab apa? Tunai itu nanti kita akan convertkan, kita akan tukarkan kepada aset. Betul. Jadi dalam konteks sekarang ni, kami di Yayasan Wakaf Malaysia memang kita kalau tuan-tuan dan puan-puan nak wakafkan aset, kita tak terima. Sebab nak menguruskan aset tu lebih sukar. Jadi kita akan lebih suka ataupun kita prefer kalau tuan-tuan dan puan-puan untuk menyumbang wakaf tunai. Dan kami di Yayasan Wakaf Malaysia ni banyak tujuannya. Ada wakaf yang untuk pendidikan, untuk anak-anak sekolah kita yang PDPR tu kita bekalkan alat-alat peranti untuk belajar. Ada yang kita waktu dulu COVID itu kita kumpulkan wakaf tunai ni untuk kita beli katil-katil di hospital. Jadi semua tu aset-aset tersebut, as long as lagi mana dia dipakai, diguna manfaatkan oleh pengguna masyarakat, selagi itulah pahala itu akan mengalir kepada akaun tuan-tuan. Flow pahala itu akan sentiasa mengalir. Betul. Jadi dalam konteks wakaf Masjid Hijau ni, apa yang kita akan kumpulkan wakaf tersebut, tunai tersebut, dan kita akan beli macam contohnya kos untuk membuat solar. Kos untuk membuat membaiki ataupun menyediakan lampu-lampu yang jimat elektrik, yang pilih-pilih yang menjimatkan tenaga air. Saya teringat dalam hadis kan, dalam memang kita dianjurkan untuk berjimat-jimat. Walaupun Nabi kata walaupun kita berwuduk di dalam sungai. Sungai itu apa nak cerita kan, nak berjimat apa, tapi Nabi kata walaupun kamu berwuduk dalam sungai, kena jimat. Jadi ini perkara penjimatan tenaga ni sebenarnya telah dianjurkan oleh zaman Rasulullah lagi. Kita yang lalai yang tak buat kan. Kita yang lalai. Jadi sebab itulah saya rasa konsep cash wakaf ni tuan-tuan dan puan-puan, kami kumpulkan wakaf tunai tuan-tuan dan puan-puan, dan kita akan convertkan kepada aset-aset, dan aset-aset itu akan kita serahkan kepada masjid ataupun kita serahkan kepada badan-badan yang akan memastikan bahawa aset tersebut akan di-maintain dengan sebaik mungkin. Jadi mungkin ada orang tanya juga, Puyu Rahmat, sebab kita kata nak pahala yang berterusan sampai kiamat. Tapi mungkin lampu ni mungkin jangka hayatnya 5 tahun ataupun kurang daripada tu. Adakah pahala dia akan terhenti? Itu soalan yang selalu diterima di Yayasan Wakaf. Jadi kita katakan bahawa pahala dia sebenarnya urusan Allah Ta'ala. Yang pentingnya ialah manfaat tu kan. Manfaat tu. Jadi sebaik mungkin masjid ataupun pihak MGTC kita akan pastikan bahawa aset tersebut diselenggara dengan baik. Jadi bila kita kata kita membiayai satu projek itu, termasuklah cost maintenance. Itu yang kita dah factor in dalam apa-apa cost kita lah. Supaya jangka hayat tu akan dapat dimaksimumkan semaksimum yang mungkin lah. Iaitu yang konsep yang kita katakan cash wakaf. Bagaimana cash wakaf itu boleh kita sumbangkan dalam projek Masjid Hijau ini. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan perempuan, izinkan saya tambah sikit. Prof, Dr. Amir cerita padat dan mampat dah. Cuma izinkan saya, bila kita berwakaf tu, boleh tak kita tukar sikit mindset kita? Bukan hanya mencari pahala semata-mata. Kita cari redha Allah. Sebab kalau kita kira, hadis yang masyhur tentang perempuan bagi minum air pada anjing, itu kira kalau bagi minum air anjing, tuan-tuan, kecil lah pahala dia. Baik kita bagi orang, tapi dia bukan cerita kecil pahala, besar pahala, tuan. Kira bagaimana pada kita berwakaf, bersedekah, pada waktu tu hadirnya hati, hadirnya kefahaman bahawa kita buat ni sebab nak ikut sunnah Nabi, berjimat. Nabi sangat sayangkan alam sekitar. Tuan-tuan, Nabi nak pergi perang. Nabi pesan kepada tentera Fathul Mekah, jangan kalian potong pokok. Nak pergi perang, tuan-tuan, potong pokok tak boleh. Berarti Islam sangat menjaga kelestarian alam. Tuan, jadi inilah tuan-tuan yang kita nak ikut sunnah Nabi, dan kita cuba dengan berbagai jalan. Dan saya percaya RHB Islamik juga nampak sisi-sisi yang berbeza. Sebab kalau kita kira, kalau nak buat kempen, baik RHB Islamik pergi kempen-kempen yang popular rasanya. Wakaf hijau ni macam tak popular, tuan-tuan. Jadi sebenarnya apa motivasi? Sebab saya suka dari dengar cerita baca surat khabar tu.
Daripada muraji surat khabar terdetik macam tu. Macam mana Datuk sebenarnya boleh kita kata motivasi sehingga kan dorongan RHB Islamik ni mewakafkan tunai untuk sistem solar PV ni. Silakan. Terima kasih. Soalan yang relevan, amat relevan. Jadi kalau dari segi perniagaan biasa, okay, selalunya kita cubakan kira keuntungan. ROI. Betul. Return on investment dan keuntungan. Tapi seperti mana yang saya telah nyatakan tadi, kita di Perbankan Islam Malaysia ini, kita di satu framework yang mana kita cuma bukan hanya lihat pada keuntungan. Baik. Maksudnya sekarang ni itu bezakan perbankan Islam dengan perbankan konvensional. Ya. Jadi kita perlu ada satu perbezaan. Betul. Dan perbezaan ini sebenarnya telah tergaris dari sejak azali lagi. Makasih syariah. Betul. Cuma sekarang ni alhamdulillah walaupun tak terlambat, Ya. kami terpanggil untuk ke hadapan. Baik. Untuk membuat yang sama. Jadi dari segi wakaf, ya mungkin wakaf itu dulu atas nama persendirian. Tapi dengan adanya bank, mungkin dari segi pengutipan wakaf, zakat, infak, semuanya lebih efisien. Baik. Dan kami punya kepakaran dari segi digital, dari segi marketing. Baik. Jadi kita saling melengkapkanlah. Betul. Antara MGTC, Yayasan Wakaf dan pihak masjid, RHB. Okay. Itu kepakaran kami yang kami bawa, put it on the table, Ya. yang kami boleh sumbangkan. Dan itu bukan atas dasar untuk profit, keuntungan semata-mata. Kami juga orang Islam kan, jadi alhamdulillah, insyaAllah kita bersama-sama. Masya Allah. Jadi ROI besar yang RHB Islamik cari adalah ROI akhirat, tuan-tuan. Seperti mana Abdul Rahman bin Auf satu ketika bila dia bawa dia punya unta dan barang dagangan dia tanya siapa yang boleh bidding harga. Ada yang mula dengan 1 kali ganda harga, 2 kali ganda, sampai 5 kali ganda, tuan-tuan. Konon lah, tuan-tuan, barang Abdul Rahman bin Auf tu nilai 10 juta, dia sanggup bayar 50 juta. Maka Abdul Rahman bin Auf tak ambil 5 kali ganda, dia ambil yang minimum 10 kali ganda, dan bahkan Allah boleh bayar lebih daripada itu. Tuan-tuan, insya-Allah moga-moga dengan nilai murni ataupun niat suci daripada RHB Islamik ni, Allah Subhanahu Wa Taala tambah lagi pelanggan, keuntungan tahunan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan perempuan, kita kembali kepada Nazir kita. Nazir kita kat sana, masya-Allah, tabarakallah, bersama dengan kita daripada tadi. Dia duk sapa orang, tuan-tuan, punya famous kita punya Nazir ni. Jadi Nazir kita, masya-Allah, tabarakallah, bila kita sebut tentang dah berlaku apa RIH ataupun Rumah Ibadat Hijau di Masjid Hasanah, impaknya mesti positif. Impaknya positif macam tadi sendiri Ustaz dah sebut berkaitan tentang pengurangan bil, lebih pada 1,000 Ustaz. Tapi apa lagi yang kita looking forward ataupun kita nak tengok pada masa depan, mungkin bukan hanya kepada Masjid Hasanah tapi juga masjid-masjid lain. Tafadhal Ustaz. Terima kasih kepada sahabat saya Fir Rahman. Sebelum itu selamat datang kepada Tuan Orang Besar Daerah Ulangan, Tuan Ani dan Ustaz Nazri daripada Taib Jabatan Agama Islam Daerah Hulu Langat, Ustaz Nazri dan Ustaz Akif, selamat datang ke Masjid Hasanah. Terima kasih juga sudi bersama kita pada petang ini. Soalan apa tadi tu? Okey, apa ni, alhamdulillah masjid kita sentiasa menyokong penuh lah semangat MGTC. Jadi kita kombinasikan antara konsep wakaf tadi. Di masjid kita memanglah tempat orang berkumpul. Jadi semua para jemaah hadir di masjid. Jadi dari sini kita cuba mengajar jemaah ataupun orang ramai yang datang ke masjid. Masjid ni tempat berkumpul lah. Alhamdulillah Selangor pun kali ni pun dah boleh datang masjid dan sebagainya. Solat pun dah boleh rapat-rapat sah dan sebagainya. Jadi konsep wakaf bila kita combine dengan konsep daripada MGTC sendiri dari segi pencemaran, penghijauan dan sebagainya, ini satu benda yang baik lah sebenarnya. Untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat yang generasi yang muda dah. Generasi muda ni dia dah mula kurang dalam konsep benda-benda macam ni. Jadi kita kalau bukan kita yang mengetengahkan benda ni, saya rasa sampai bila-bila pun tidak ada orang yang nak ambil inisiatif benda ni. Betul. Sebenarnya dulu sebelum kenal Haji Samsul MGTC, saya pun tak tahu ada perpadanan MGTC ni. Bila dah kenal, rupanya ada satu organisasi yang memang membantu, saya support
NGO, sampok surau, masjid, rumah ibadah dan sebagainya untuk dalam konsep alam sekitar ni. Jadi kita mesti sentiasa akan tambah dalam masa-masa lah. Baik. Yang sekarang ni mesti ada Cik maklum tadi, kita ada kitas mula minyak. Minyak sekarang ni tuan-tuan, sekilo RM3. Nampak simple orang buang, tapi kita ambil orang hantar RM3 sekilo. Minyak kami hampir dicuri hampir dicuri oleh satu kereta Hilux. Dia dah susun penuh dah. Sebab Haji Yahya, kami punya ketua biro bangunan, ternampak. Sebab kami lantik syarikat yang ambil itu kena ada surat tunjuk baru boleh masuk. Dulu bila lepas PKP kan, zaman susah, diorang tak ada duit. Dia nampak masjid yang tu dia boleh balas, dia ambil minyak terpakai. Maknanya orang yang penyangak pun nampak minyak terpakai boleh buat duit kan? Apalagi kita yang tidak ada kesedaran. Rupanya daripada konsep, daripada macam tadi pencemaran longkang, kotor dan sebagainya. Bayangkan di Malaysia bagaimana kedai-kedai makan kita makan, bawah bau, naik bau-bau yang kotor dan sebagainya. Minyak, kesan minyak tadi sendiri dalam alam sekitar lah. Tapi bila kita buat konsep ni walaupun tak banyak, dapatlah sebulan kami dapat dalam 4,000, 6,000 sebulan banyak. Nampak simple tapi benda tu ada hasil dan duit tu boleh kita guna untuk berkaitan masjid. Tapi kalau semua orang bukan masjid saja buat, maknanya semua yang buat konsep macam tu alhamdulillah lagi. Di pejabat-pejabat ke ataupun di taman, kawasan-kawasan taman. Tapi MJTC dia fokus masjid, jadi kita masjid je lah. Mungkin akan datang ada pihak-pihak lain yang akan cuba buat di institusi lain ataupun dalam sekitar lah maknanya. Jadi selain daripada itu kita juga menanam pokok-pokok penghijauan. Sebelum ni kita tengok taman masjid pokok tak ada hasil. Betul. Kali ni kita masjid kita dah tukar tanam pokok buah-buahan. Nanti tuan-tuan jumpa mangga makan je lah. Tanam pun jangan risau. Nak minta izin ke apa makan. Tapi itulah kami tak sebarang rasa dah tak ada dah. Habis dah. Kalau tengok keliling sana semua pokok buah mangga kecunan apa. Kecunan tu memang dia cepat masak dan manis. Adik sikit daripada di pedis apa nama? Harum manis. Adik-adik dia sikit lah. Tapi boleh ada lah rasa harum manis kan. Sana sini tak hidup mati. Jadi dengan konsep hijau tadi, mudah-mudahan sebenarnya kita bertambah dan sebagainya. Dan yang paling penting kita buat satu lagi di belakang ni adalah open kit lah. Open kit yang bawah ada ikan, di atas adalah sayur-sayuran. Dalam masa sama kita menjaga juga tentang asnaf-asnaf lah, mana boleh makan benda tu. Jadi benda-benda ni kalau semua kita amalkan, insyaAllah lah. Jadi kita masjid, apa yang boleh kita bantu lah. Sebenarnya kita pun bukan buat sebab arahkan, tapi kesedaran kami sendiri. Bila itu yang kata seperti Jinsi Maklum tadi, masjid yang dia cari itu juga ada di sebelah ini je. Memang kami buat konsep tu ada. Apalagi bila benda ni support oleh Yayasan Wakaf dan juga bank, lagi laju lah benda ni. Jadi kita masjid lalukan insyaAllah. Kalau ada cadangan dan sebagainya kita cuba buat juga di sini, dan kita pun dah secara prinsip kita dah lantik MTC sebagai konsultan kami lah untuk menghijaukan lagi masjid ni. Walaupun dah panggil masjid hijau, kena dengan nama, malah kita akan lebih menghijaukan masjid insyaAllah. Dan juga kita alhamdulillah daripada pejabat agama Islam Pak Jais sendiri, daripada OBD sendiri pun banyak support lah, dan memberi program kita pun hadir bersama kita. Bukan mudah mereka dengan kesibukan, tapi bila masih asana jemput datang alhamdulillah. Jadi boleh kenal-kenal lagi insyaAllah. Itu saja daripada setakat ini. Jazakallah khairan jazak. Dan tuan perempuan, sedar tak sedar kita sampai ke pusingan akhir ataupun pusingan ketiga. Kita memang sengaja berhentikan awal nak bagi masa untuk tuan-tuan perempuan bermunajat, dan insya-Allah masjid sendiri akan ada bacaan Yasin kejap lagi Ustaz. Jadi insya-Allah tuan-tuan perempuan, kita di pusingan terakhir ni tak dapat tidak adalah harapan dan juga perancangan pada masa depan. Jadi kita mula dengan panel pertama kita, Tuan Teknologi Samsul Baham, berkaitan tentang harapan ataupun mungkin perancangan kita tahun 2022 ni, 2023 ni dalam JTC melaksanakan atau kita kata mengemudi rumah ibadah hijau. Tafadhal. Terima kasih. Masjid sebagai institusi di mana penyebaran maklumat dapat dilakukan, dilaksanakan. Jadi apa segala program yang kami usahakan dekat masjid, pemasangan solar, penukaran pilih air, penubuhan air hujan, pemasangan lampu LED, kami harap masyarakat Karyah masjid ni dapat menyebarkan maklumat ke bawah, ke jiranan,
dan ke komuniti-komuniti yang lain. Baik. Agar dapat manfaat bersama. Ya? Jadi sebab tu kami pilih masjid sebagai pusat penyebaran maklumat. Minggu lepas kami berada di Kelantan, salah satu masjid yang memang masjid tu dia punya reka cipta memang bentuk apa tu, gunakan teknologi hijau lah. Ya. Dan selepas raya kami ke Perlis, masjid di mana kami akan buat pemasangan sistem penuhan air hujan, penukaran lampu LED, pemasangan aircon yang menggunakan tenaga yang kurang. Ya? Jadi segala-gala yang kami lakukan, kami laksanakan ni, kami harap bukan saja dapat memanfaatkan masjid, bukan saja memanfaatkan masyarakat, tapi juga memberikan satu penerangan secara langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya kita memastikan setiap satu yang kita lakukan tu memastikan bahawa bumi kita terjamin, kekal, tak ada pencemaran. Dan kelestarian tu bukan sahaja kelestarian daripada masjid. Masjid sekarang mungkin kena tukar nama kan, Masjid Hijau, Masjid Lestari, ya. Masjid Lestari. Bukan hanya masjid, tapi juga pada diri kita sendiri. Cara hidup kita, gaya hidup kita perlu berubah. Sebab golongan muda ni dia memang dia faham, dia aku bahawa perlu ada satu perubahan pada diri sendiri, pada masyarakat, untuk memastikan bahawa alam sekeliling terpelihara. Tapi golongan-golongan yang lain juga perlu pastikan bahawa kesedaran ni ada. Baik. Jadi yang ni kami harap setiap program yang kami adakan bukan hanya masjid yang untung, tapi satu komuniti, satu bandar, satu negara. InsyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, tu harapan MGTC dalam menghadapi 2022 dengan membawa semangat RIH ataupun Rumah Ibadah Hijau. Tak apa tidak tuan-tuan, Yayasan Wakaf Malaysia telah menunjukkan kejayaan dalam wakaf air. Kejayaan besar. Kali ini ada satu lagi projek baru, Wakaf Rumah Ibadah Hijau. Macam mana sebenarnya kita kata Yayasan Wakaf nak pastikan program ni juga berjaya? Silakan. Ya, tuan-tuan dan puan, sebenarnya kalau kita lihat sumbangan wakaf di negara kita ni sebenarnya masih kecil, wakaf tunai ni. Dalam kurang lebih seluruh Malaysia ni, collection kutipan wakaf tunai seluruh negara yang dibuat oleh Majlis Agama Islam Negeri, Yayasan Wakaf Malaysia ialah dalam kurang 50 juta sahaja setahun. Di peringkat negara kita. Tak sampai 1 juta ya? Tak sampai 1 juta. Jadi kesedaran masyarakat tentang wakaf ni masih lagi rendah sebenarnya. Apatah lagi tentang wakaf tunai, sebab kita dah biasa wakaf kena wakaf tanah, kan? Wakaf kena wakaf aset. Wakaf tunai ni masih lagi kebanyakannya dia confuse. Apa beza dengan sedekah, apa beza dengan hibah, apa beza dengan charity yang lain. Jadi sebab itulah kita kata kita sekarang ini mempergiatkan kesedaran masyarakat supaya masyarakat boleh tahu, okey, nak berwakaf untuk mendapatkan pahala yang berpanjangan ni, marilah sama-sama untuk kita berwakaf. Dan di peringkat Yayasan Wakaf, dia ada macam-macam produk. Ada wakaf untuk kesihatan, maksudnya tujuan tu, duit tu akan disalurkan untuk pendidikan, duit tu akan disalurkan untuk projek-projek kesihatan. Baik. Tapi yang menariknya saya nak kongsi di sini tuan-tuan dan puan, bila kita buka wakaf masjid ni, masyarakat lebih, maksud saya sambutan tu lebih di luar jangka. Kenapa? Mungkin sebab sebelum ini kalau nak buat apa-apa kebajikan, bila orang kata untuk tujuan masjid, dia lebih mudah untuk kita mendapat sokongan tu. Jadi sekarang ni bila kita buat kempen wakaf ni untuk wakaf masjid dan kegunaannya untuk kita upgrade fasiliti masjid, iaitu sebenarnya mudah. Masyarakat sangat mudah untuk menyumbang. Cumanya sekarang ini saya rasa antara isu yang selalu saya dengar lah di kalangan masyarakat ialah kepercayaan terhadap institusi wakaf, kan? Sebab orang takut buat apa, menyumbang tetapi nanti duit itu disimpan saja tanpa digunakan. Itu sebenarnya yang ramai yang masih lagi ada ragu-ragu lah, was-was. Tapi bila kita bekerjasama dengan rakan strategik kita, MGTC, RHB, jadi perkara ini tidak akan berlaku lah, sebab kita dah identify dah. Contohnya dalam target untuk 2022 ni kita dah ada 100 masjid untuk kita buat kutipan. Once kita lengkap je kutipan tersebut, kita akan
salurkan dana tersebut. Jadi itulah yang tu bila kami ada komiti ni, ada 3 pihak RHB termasuk akan memantau perjalanan projek tu, kita akan make sure untuk kita achieve target kita. Jadi itu yang saya rasa kelebihannya dari projek wakaf ni ialah kita ada rakan strategik kita yang mantap. Itu yang insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, pahala tuan-tuan insya-Allah kita akan usahakan supaya pahala tu akan mengalir kepada wakaf-wakaf insya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah tuan-tuan. Saya nak bagi satu nasihat dan pesanan. Kalau tuan-tuan tak percaya kepada badan berautoriti wakaf, kepada siapa lagi patut kita percaya? Sebab mereka diaudit. Mereka adalah badan yang dikelola ataupun dipantau, berbanding dengan pihak ketiga yang mereka mengutip wakaf dan mereka sendiri menguruskan tanpa transparansi ataupun tanpa telus. Jadi tuan-tuan, percayalah dengan Badan Yayasan Wakaf Malaysia dalam menguruskan harta wakaf tuan-tuan perempuan, insya-Allah. Jadi Datuk, apa sebenarnya harapan RHB dalam wakaf Rumah Ibadat Hijau ni pada tahun 2020 dan pada tahun mendatang? Silakan Datuk. Okey, Ahmad. Kita tahu yang ada target kita untuk 100 masjid untuk tahun 2022. Ya. Jadi 100 masjid ini kalau kita anggarkan 100,000 satu masjid untuk solar dan segala macamnya, kita perlu 1 juta. Okay. 1 juta tu sebenarnya satu amount yang tak besar. Betul. Untuk bank. Ya, mungkin untuk bank, tapi sebenarnya dari segi skalanya pun tak besar. Tak besar ya. Tak besar. Sebab kita ada jumlah penduduk Islam yang ramai. Ramai ya. 30 juta, 60% daripada 30 juta. Betul. Dan katalah 50% daripada 60% itu 15 juta boleh bagi betul. RM1 seorang. Selesai. Itu dah berapa juta kan? Betul. 15 juta. Betul. Itu RM1 seorang. RM1 seorang. Jadi maksudnya saya bukan nak cuba mempermudahkan sangat. Betul. Tapi memang mudah. Kena optimis. Kena optimis. Okey. Itu satu. Keduanya dari segi pelaksanaan. Betul. Selalunya sebelum kita buat projek, kita kata target kita katalah 100,000 untuk satu masjid, kita cuma akan boleh bina, letak sistem solar dan segala macamnya kalau tiba kepada pengutipan 100,000. Selalunya kalau 100,000 tu mungkin lambat, mungkin akan ambil masa yang lama. Jadi untuk proses ni katalah tak ada satu reference point, tak ada satu titik yang kita boleh ambil sebagai contoh. Jadi mungkin kurang orang untuk ada kepercayaan pada projek sebegini. Sebab itu RHB kita ke depan, masa kita mula-mula sign saja kita dapat tahu MGTC ada projek ini, kemudian alhamdulillah Masjid Hasanah ke depan kita terus letak 75,000 ada di atas sana untuk reference point. Jadi untuk siapa-siapa yang sanksi itu di atas sana, kemudian ada bukti yang penjimatan itu benar. Betul. Mungkin 10%. Bergantung pada skala. Jadi untuk mereka-mereka yang rasa masih sanksi, jangan sanksi, itu betul. Okay. Kemudian yang kedua, mungkin untuk mendapat RHB untuk mendana semua, mungkin tidaklah. Kan kami pun ada kekangan dan mungkin kita nak dapat lebih ramai penderma yang boleh datang sekali bagi 75,000 tu mungkin jauh sekali mungkin. Tapi untuk mereka yang mahu menginfak sebagai penderma ataupun untuk bagi wakaf, sebenarnya perbandingan saya simple saja. Kalau katalah macam PU Rahmat, setiap hari Jumaat, ataupun saya rasa ramai kat sini setiap Jumaat bila lalu tabung kita letak. Betul. Kan? Tapi selalunya selama ini yang kita letak dalam tabung, hujung bulan masjid pakai, bayar bil, habis. Habis. That's it. Cuma akan datang kalau ke depan kita letak lagi. Tapi kalau cuba bayangkan yang kita letak RM10 tu, diletak di atas sana sebagai sistem solar. Untuk 25 tahun ke depan akan ada. Betul. Jadi maksudnya jangan sanksilah untuk letak dan menginfak dan ataupun mewakaf. InsyaAllah kami akan bersama-sama dengan rakan-rakan kami
akan bersama-sama menggerakkan. InsyaAllah kita harap lebih ramai yang akan ke depan lah. InsyaAllah. RM1 pun bermakna. RM1 bermakna. RM1 kalau letak di atas untuk 25 tahun pun banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Jadi tuan-tuan RM1 pun bermakna. Tu mendalam ayat tu tuan-tuan. Masya Allah, semua orang ada RM1, betul kan? Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita boleh menjayakannya. Jadi Ustaz, bila kita cerita tentang masjid, mesti pengurusan masjid, apakah harapan Ustaz terhadap pengurus-pengurus masjid dalam kita kata menyokong wakaf rumah ibadah hijau? Silakan. Terima kasih kepada Abi Rahmat. Yang pertama, apa-apa benda pandangan saya lah, seperti agensi-agensi kena juga berhubung juga dengan jabatan-jabatan agama. Sebab masjid-masjid ni banyakkan di bawah agensi-agensi Majlis Agama Islam Negeri. Jadi untuk memudahkan pengurusan, ini pengalaman kami lah. Bila kita kurang berkomunikasi dengan Majlis Agama, jabatan agama, dia akan jadi mungkin misinformation dan sebagainya. Yang kedua, pengurusan masjid itu sendiri yang menjadi JK dan sebagainya kena profesional lah. Dan ada kesedaran benda ni, knowledge. Dan nak benda tu. Jadi macam mana kita kena pastikan jatuh kuasa masjid juga ada minat benda tu. Kalau tak minat, mungkin dia boleh cakap, Ustaz macam mana kami nak buat, masjid kami duit tak cukup. Kami dah sediakan lah, bukan kami, kita dah sediakan, pihak wakaf sendiri dan pihak LHB sendiri akan bantu. Dan MJTC akan guide gitu. Yang paling penting kita sebagai jatuh kuasa masjid kena main peranan juga. Pedulikan komen-komen daripada jemaah dan sebagainya, itu biasa. Mula-mula saya buat kita semula, ada jemaah komplain kata membazir. Yang apa ni buat benda tak berfaedah. Oh, saya kena mula-mula. Memang sadis juga dalam Mesyuarat Agung kena belasah. Ustaz Nazri tahu lah macam mana Mesyuarat Agung kita di masjid ni dari macam sikit. Jadi benda-benda tu kita nampak, kalau orang awam mungkin dia pun tak faham sebenarnya. Saya baru ceritalah konsep kita semula di UK. Saya duduk UK 2 tahun. Di depan rumah pun diorang dah didik pada sekolah sebenarnya. Depan rumah sendiri pun depan betung dia orang letak. Di Malaysia satu tong basah saja. Di UK saya duduk ada tong basah, tong kering, tong bekas botol. Jadi kita dalam rumah tu bila kita keluar kita dah tahu dah masuk dekat mana benda tu. Mungkin itu sebab saya ambil konsep tu kita guna di masjid. Itu yang ada kertas, plastik. Kita mendidik jemaah kita. Daripada sini lagi kita dah mula mendidik. Siapa lagi kalau bukan kita masjid tidak mengetengahkan yang pihak MCC, pihak wakaf sendiri yang buat benda ni, pihak bank sendiri yang mewawarkan benda ni, kita masjid tidak ada satu inisiatif juga membantu sebenarnya. Kita main peranan, kena ada peranan main perlu. Kalau sikit-sikit tu jangan ni sangatlah ambil hati, kan? Biasalah, kita anggap itu satu ujian bagi kita, cabaran untuk perjuangan. Macam wakaf lah tadi, Prof cakap tadi kan, simpan duit, entah mana belanja, itu biasa. Kami di sini pun macam tu, kan? Kumpul duit, apalagi kami sekarang tengah buat pemulihan, 3.9 juta, Pak kata Datuk tadi, tak banyak, sikit je. Tapi semangat orang sini, alhamdulillah kita memang berinfak orang kita laju. Cuma kita tunjukkan kepada masyarakat kalau kita buat, nampak benda tu lah. Tapi insyaAllah, jadi masjid, untuk makluman kepada pengusaha masjid yang sekarang berada di masjid, buatlah, bantulah pihak MJTC dan pihak-pihak agensi-agensi lain dalam menjayakan konsep alam sekitar ni. Sebab ni bukan untuk kita, untuk anak cucu kita nanti. Kita mati nanti, anak cucu kita akan hidup lagi dan berterusan sampai tak tahu berapa tahun lagi kita akan hidup. Jadi at least kita ada tinggalkan sesuatu kepada anak cucu kita. Tadi Pak kata tadi tiada hari RM1, macam saya tiada hari tanpa wakaf sedekah kena infak juga untuk membantu. Jadi masjid-masjid pun buatlah tatu tabung, kan? Tabung wakaf, tanaman ke wakaf, apa-apalah yang konsep wakaf, membantu pihak Yayasan Wakaf Malaysia juga. Yayasan Wakaf Malaysia pun dia nak kena jaga satu Malaysia, memang agak, dia pun bersendirian pun agak sukar. Jadi masjid-masjid juga turut menjayakan konsep wakaf tadi. Sebab apa, konsep wakaf ni sebenarnya akan memajukan orang Islam, menambahkan pendapatan orang Islam, akan membangunkan ekonomi Islam. Membangun ekonomi Islam senang je dengan wakaf sebenarnya. Kita beli bangunan-bangunan wakaf, kita buat sewa, dah jadi hak milik orang Islam dan milik Allah SWT, bukan milik siapa-siapa. Kau nak bergaduh ke ini bangunan aku ke tak ada lah. Ini hak Allah SWT, solid Allah punya. Bila Allah punya, orang Islam punya, habis. Dan lama kalau kita itulah, kalau LHB nanti mungkin boleh konsep wakaf juga dengan Yayasan Wakaf, beli sikit-sikit bangunan buat menjadi wakaf. Besar pahala. Orang yang menyumbang tadi tetap dapat pahala dan sebagainya. Dan itu saja.
dari pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz Safian. Masya Allah, tuan-tuan perempuan telah mereka bentangkan hasrat mereka, harapan mereka dalam menjayakan wakaf rumah ibadah hijau. Sekarang tinggal tuan-tuan perempuan di rumah dan di masjid, sama-sama untuk kita menjadi sebahagian daripada sejarah wakaf rumah ibadah hijau. Yang saya kata rasanya julung-julung kali di dunia ni, saya rasa Malaysia yang pertama melakukan. InsyaAllah tuan-tuan kalau berjaya, pastinya idea ini juga akan di copy paste. Tapi copy paste yang kita redha sebab ia adalah untuk agama kita, negara-negara lain ataupun tempat lain. Dan tuan-tuan perempuan akan mendapat saham pahala akhirat apabila tuan-tuan perempuan juga membuktikan keberjayaan. Dan tuan-tuan subhanallah, kenapa saya kata subhanallah? Hari ini RHB Islamik, MGTC, Yayasan Wakaf Malaysia dan Masjid Hasanah dah buktikan dah pun bahawa berjaya wakaf rumah ibadah hijau di Masjid Hasanah. Pengarangan 10% dengan menggunakan pelaburan wakaf di atas sana. Dia sebut atas sana, siapa yang tak sampai daripada awal tadi ingat atas sana tu, ingat langit bukan. Atas sana tu kita beli solar tuan-tuan. Jadi masya-Allah, jadi kita juga mampu buat di peringkat kita, kawasan kita. Tuan-tuan kalau perlu boleh hubungi Yayasan Wakaf untuk kumpulkan dana wakaf tuan-tuan perempuan, berikan daripada peringkat surau, peringkat madrasah, komuniti kecil. Insya-Allah kita mampu untuk menjayakan. Jadi tuan-tuan perempuan, saya Rahmat Ehsan Muhammad Sofian minta maaf kalau ada terkasar bahasa, lawak yang tak apa-apa, tapi insya-Allah semuanya hanya untuk menghiburkan tuan-tuan perempuan selama lebih kurang kita ni sejam setengah. InsyaAllah kita jumpa lagi lain kali dalam forum Rumah Ibadah Hijau, Masjid ke arah Kelestarian Alam Sekitar dan pelaksanaan tabung wakaf Masjid Hijau. Terima kasih kepada RHB Islamik, terima kasih kepada Yayasan Wakaf Malaysia MGTC dan juga Masjid Hasanah. InsyaAllah akan ada masjid-masjid lain juga untuk kesinambungan program ini. Wallahualam, ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum, kembali kepada pengurusi masjid kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.